Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke? Hello, suara saya jelas? Adib? Jelas jelas. Okey. Sorry, saya minta maaf, tak perasan tadi. Okey, kita akan start. Saya start recording jap. Okay, start sudah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Dekat skrin kamu nampak tak berkenaan dengan latihan ni yang saya buat? Nampak tak? Ada keluar? Okey. Hari ini kita belajar berkenaan sorof. Kita sentuh dengan topik sorof kali ini. Sekejap Okey. Jadi seperti mana yang saya tanya kamu sebelum ni kan, berkenaan kamu dah belajar sorof kat sekolah. Jadi kita minggu ni kita cuba try fokus pada bidang sorof. Kerana pada pandangan saya bahawasanya sorof ni mudah tau sebenarnya. Mudah untuk kamu kuasai. Lagi-lagi bab markah. Okey. Jadi ini adalah kalau saya tak salah ni muka surat berapa dalam buku? Sekejap. Ini dalam muka surat 70. Lupa pula dah. 70 berapa tadi? Oh ya, muka surat 82. Muka surat 82 kamu boleh tengok kamu punya apa? Kita start yang pertama dahulu, ya. Berkenaan tasriful kalimat. Muka surat 82. Jadi seperti mana yang kamu maklum, kebanyakan soalan dalam bahasa Arab, kertas bahasa Arab, dia banyak minta kita praktikal, orang bilang tatbiqi lah, praktikal. Kita belajar teori dan kebanyakan soalan datang dalam bentuk ayat. Kan? Sebagai contoh, macam soalan sebegini, dia ada dua soalan kecil. Soalan begini ada dua soalan kecil, yang mana soalan pertama dia kadang-kadang minta kita datangkan wazan, ataupun dia minta kita berikan contoh isim fa'il bagi perkataan yang dia berikan dan sebagainya. Manakala soalan kecil yang kedua, dia kata apa kat sini? Dha'u fi jumalil mufidah. Dia minta kita apa? Letakkan perkataan tersebut di dalam ayat, satu ayat yang ringkas, yang mudah difahami. Okey? Jadi, untuk soalan ini, muka surat 82, kita akan melihat kepada konsep ataupun tajuk ismul fa'il. Di sekolah dah pernah belajar tak ismul fa'il, Adib? Isim fa'il dah sentuh tak dekat sekolah? Hello? Adib? Adib ada dengan saya ke sekarang? Okey. Kita teruskan Adib. Berkenaan dengan ismul fa'il. Jadi, ismul fa'il ini dia adalah kata nama pelaku. Kita panggil kata nama pelaku dalam bahasa Melayu lah Sebagai contoh, tak nampak? Astagfirullah. Oh ya Allah, saya lupa share. Astagfirullah. Sorry. Minta maaf. Okey, saya lupa share. Minta maaf. Okey, ni. Dekat sekolah, kamu dah belajar tak konsep ismul fa'il? Ismul fa'il pernah belajar sebelum ni? Ismul fa'il ni dalam bahasa Melayu kita panggil kata nama pelaku. Okey. Maksudnya sebagai contoh, bila kita ismul fa'il ni dia ada dua ismul fa'il, kita panggil kata nama pelaku. Sebagai contoh lah kan, bila kita kata ini kata kerja dia, kataba ni adalah kata kerja yang membawa maksud menulis. Jadi bila kita nak masukkan dalam konsep ismul fa'il, kita nak terbitkan, kita nak membentuk kata nama pekerjaan bagi kataba. Jadi
dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah. Oleh kerana kataba ini terdiri daripada 3 huruf kan? Fa'ala, kataba. Jadi pembentukan isim fa'il untuk kata kerja kataba, kalau kita cakap menulis tu pekerjaan, jadi kata nama pelakunya, kata nama pelaku perbuatan tersebut adalah katibun. Dalam bahasa Melayu kita panggil penulis kan, tapi dalam bahasa Arab caranya kita bentuk begini. Kita masukkan perkataan tersebut dalam wazan fa'ilun. Fa'ilun. Jadi kata nama pelaku bagi kata kerja kataba iaitu katibun. Macam tu. Katibun. Jadi kita ada 2 perbezaan. Pertama sekali kataba iaitu kata kerjanya yang asal, maksudnya menulis. Tetapi bila kita bawa masuk, kita nak bentuk penulis, kita nak bentuk perkataan penulis, kata nama pelaku dia, jadi kita bawa masuk dalam wazan fa'ilun. Jadilah katibun, penulis. Macam tu. Okey, tetapi kerana yang saya maklum berkenaan silibus kamu, dia tak menekankan sangat berkenaan dengan kata kerja yang ismul fa'il daripada kata kerja 3 huruf yang kita panggil fi'lus sulasi. Tetapi dia tekankan kepada kamu pembentukan kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Sekarang tadi kita jelas di sini berkenaan konsep pembentukan ismul fa'il bagi kata kerja 3 huruf yang kita panggil fi'lus sulasi. Adib jelas ke? Dapat tak setakat ni? Boleh nampak konsep dia ismul fa'il? Adib jelas ke tadi? Dapat ke? Kamu boleh type kalau kamu ni untuk respon, kamu boleh type. Okey, jadi Adib, sekarang untuk pembentukan kata nama pelaku bagi kata kerja yang lebih dari 3 huruf. Kita tadi kan ada kata kerja fa'ala kan, atau apa-apa kata kerjalah di dalam wazan fa'ala. Okey, apa-apa sahaja. Tapi isim fa'ilnya dia adalah dalam wazan fa'ilun. Okey. Tetapi untuk kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, maksudnya dia akan lebih daripada fa, ain dan lam. Maksudnya dia akan, macam contoh kita tambah 1 huruf jadi af'ala. Ini kata kerja yang dahulu. Okey. Ataupun 5 huruf, tafa'ala. Ini kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Yang ini 5 huruf. Ataupun dia 6 huruf. Contoh macam istaf'ala. Istaf'ala. Okey, kamu perhatikan, dia tak sama dah asalnya. Dia memang ada asal, maksudnya kata kerja 3 huruf itu masih ada, tetapi dia ditambah 1 huruf. Okey, dia ditambah 1 huruf ataupun 2 huruf. Okey, kalau kamu tengok sini, ataupun ditambah 3 huruf. 3 huruf tambahan. Untuk pembentukan ismul fa'il bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf ini, dia mudah sahaja. Dia hanya ada 1 bentuk. Semuanya kamu hanya perlu tambah ataupun tukar. Okey, untuk kata kerja yang macam start dengan mim, start dengan alif di hadapannya, untuk yang di sini, kamu hanya perlu tukarkan dia kepada huruf mim. Tulis balik dia punya perkataan kata kerja tersebut. Kemudian mim tadi kamu kasih baris depan, dan huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Muf'ilun. Tapi selain daripada huruf alif, kalaulah kata kerja itu yang lebih dari 3 huruf, dia start dengan alif, kamu tukar dia kepada mim. Tetapi kalau dia tak bermula dengan huruf alif, ataupun maksudnya dia bukan huruf alif lah, ataupun yang penting dia bukan huruf alif. Selain daripada huruf alif,
Macam dia start dengan tafa'ala ke, dalam wazan tafa'ala ke, fa'ala sahaja, kamu hanya perlu tambah mim di hadapannya dan tulis balik kata kerja itu. Jadi begini, mim tu tadi kasih baris depan, mutafa, dan huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Okey, contoh dia. Sama juga untuk pola kata kerja seperti istaf'ala. Tukar untuk bentuk dia punya isim fa'il, kata nama pelakunya, kita tukarkan alif tu kepada huruf mim, dan baki huruf tadi dalam kata kerja kamu salin sahaja balik, tetapi huruf sebelum huruf akhir dikasih baris bawah. Mim jangan lupa kasih baris depan. Jadilah mustaf'ilun. Macam tu. Jadi ini adalah pembentukan isim fa'il. Kaedah pembentukan isim fa'il bagi kata kerja kita panggil fi'lu, al-fi'lu as-sulathi al-mazid. Ini kan semua kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Al-mazid itu membawa maksud kata kerja lebih daripada 3 huruf. Asalnya ada 3 huruf tetapi kamu tambah 1 macam begini, ataupun kamu tambah 2 huruf seperti begini, ataupun yang last kali paling limit lah sudah tu, mencapai had sudah 3 huruf kepada kata kerja yang asal. Macam tu. Okey. Adib ada soalan tak? Jelas ke setakat ni konsep dia? Kalau jelas kamu boleh type, kamu boleh beri respon. Nanti saya ni, jadi kita adalah perbualan sikit. Okey. Okey. Baiklah. So kita akan teruskan. Kita tengok kepada soalan. Kita tengok kepada soalan. Sekarang soalan dia kata macam ni tau. Had, arahan dia, had ismal fa'il lil af'al. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, yang kecil, dia kata dha'hu fi jumalil mufidah. Maksudnya kita ada 2 soalan. Okey. Kita ada 2 soalan. Pertama sekali, kamu nyatakan apa dia punya isim fa'il. Isim fa'il bagi kata kerja di sini. Okey. Sekarang kita ada kemudian dah kamu nyatakan isim fa'il bagi kata kerja di bawah ini, ada 5 semuanya. Nanti kamu letak kata kerja isim fa'il itu di dalam ayat, dalam satu ayat yang mudah dan jelas maksudnya. Okey. Sekarang kita tengok kepada istakmala. Istakmala kita tahu dia adalah kata kerja lebih daripada 3 huruf. Sebab kenapa? Asalnya dia amala, tetapi sekarang dia tambah alif, sin dan ta. Jadi istakmala. Istakmala. Okey? Okey. Sekarang istakmala maksud dia menggunakan. Menggunakan. Okey, ismul fa'il bagi kata nama pelaku bagi pekerjaan istakmala. Maksudnya kalau guna, dia punya kata nama pelaku adalah pengguna dalam bahasa Melayu. Jadi dalam bahasa Arab kaedahnya mudah. Kita tahu bahawasanya bila mana alif, maksudnya bila kata kerja yang lebih dari 3 huruf dimulakan dengan alif macam begini, kamu okey, lagi satu. Kerana sekarang ini soalan mudah tau. Kenapa? Kerana dia datangkan dalam bentuk fi'il madhi. Okey, kalau fi'il madhi kita senang, kita boleh detect. Tukar saja alif tu kepada huruf mim. Mim. Lepas tu tulis balik semua baki huruf musta'mil. Musta'mil. Jadi kita tahu barisnya bila sudah berubah, ini sekarang adalah bentuk isim fa'il bagi kata kerja ini. Jadi kita tahu baris untuk isim fa'il bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf,
kita kena letakkan mim itu berbaris depan. Musta. Okey, huruf sebelum huruf akhir iaitu mim dikasih baris bawah. Mustamilun. Jadi kita punya isim fa'il bagi kata kerja ini iaitu istamala adalah mustamilun, pengguna. Okey. Jadi kita dah settle di situ. Sekarang ini baru separuh daripada soalan. Soalan yang kedua, baginya dia minta kita letakkan perkataan yang dah dibentuk dalam isim fa'il ini dalam ayat. Dalam ayat. Jadi kita buat ayat. Ayat yang jelas, yang mudah, yang berkaitan, yang menjelaskan makna isim fa'il ataupun yang menjelaskan makna pekerjaan dia, kata kerjanya. Okey? Jadi, mustamilun, pengguna. Mungkin kita boleh guna ayat. Kita buat ayat yang mudah, yang menjelaskan makna dia. Sebagai contoh, zahaba, pengguna kan. Kita boleh bagi contoh, zahaba al-mustamil ke mana? Pelak pengguna, apa kita panggil lah, pengguna pergi ke pasar, macam gitu. Jadi kita tulislah zahaba, kita panggil tak alif lam, al-mustamil ilal as-suq, ke pasar. Jadi kita sudah ada ayat yang mana kita masukkan isim fa'il, ya, isim fa'il yang ada di sini kita bawa masuk dalam ayat. Kita gunakan dia sebagai ayat dalam sebagai contoh lah. Okay? Jadi kita kata zahaba al-musta'milu ila suq. Pengguna sudah pergi ke pasar pun boleh lah macam tu. Okey. Sekarang kita tengok kepada soalan yang kedua. Tadi soalan pertama, kalau kamu perhatikan, soalan pertama dia datangkan dalam bentuk fi'il madhi. Ini adalah fi'lul madhi. Ini ada fi'il madhi kerana dia start dengan huruf asal dia. Okey. Untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 nampak macam, zahirnya nampak macam 5 huruf. Waktu kamu terfikir mesti dia di fi'il 5 huruf. Kita panggil fi'lul humasi. Tetapi berhati-hati, kerana ingat di hadapannya ini ada huruf ya. Jadi kita tahu asal kata kerja ini ataupun bentuk kata kerja ini sekarang dia berada dalam bentuk fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari. Macam tu. Sebab dia mulakan dengan ya. Kita tahu kan, kalau fa'ala yaf'alu. So di hadapannya ini adalah ya al-mudhari, petanda bahawanya kata kerja ini adalah fi'il mudhari. Jadi kita nak tahu sebenarnya, kita jangan terkeliru bahawasanya asal kata kerja ini adalah 4 huruf sahaja, iaitu syahada. Asalnya dia adalah syahada. Ni fi'il madhi dia. Jadi dalam fi'il mudhari'nya yushahidu, syahada, yushahidu. Jadi berapa huruf semuanya? 4 huruf. Jadi pembentukan isim fa'il bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, untuk bentuk yang pertama ini syahada, yushahidu. Sebelum itu, maksud yushahidu, maksud dia menonton, menyaksikan. Okay? Jadi kata pelaku bagi kata kerja menonton adalah kita panggil dalam bahasa Melayu penonton. Okay? Jadi kaedahnya untuk membentuk isim fa'il bagi kata kerja yushahidu adalah kita, oleh kerana dalam fi'il mudhari'nya sudah datang dengan ya, untuk menjadikan dia, tukar dia sebagai sebagai isim fa'il, kamu gantikan sahaja ya itu dengan huruf mim. Musya, mim lagi kekalkan lah, musya. Kemudian ha dan dal salin balik. Tetapi ha itu huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadilah musyahidun. Jadilah musyahidun. Okey?
Jadi kita sudah ada isim fa'il bagi kata kerja yushahidu, iaitu musyahidun. Yang bawa maksud penonton. Kita panggil penonton lah paling senang. Jadi kita pun masukkan musyahidun ini, isim fa'il ini dalam ayat. Buat ayat yang mudah, yang jelas maknanya. Mungkin kamu boleh kata syahada, guna balik kata kerja syahada. Syahada maksud dia menonton. Syahada al-musyahidu, penonton sudah menonton apa? Al-film sebagai contoh. Al-film macam begini, movie kan. Syahadal musyahidu al-film, macam begitu. Senang sudah. Maksudnya kita sudah dalam bahasa yang sama, kita memberikan contoh yang menggunakan isim fa'il di sini, kita letak dalam ayat, okey, yang menjelaskan, membantu menjelaskan makna isim fa'il itu. Kita cakaplah syahada al-musyahidu al-film, ataupun kamu guna perkataan lain seperti kita panggil at-tilfaz, penonton sedang menonton TV, at-tilfaz, macam tu. Okey, jadi kamu ada dua pilihan. Maksud saya, terpulang kepada kamu untuk menggunakan mana-mana perkataan yang bersesuaian. Yang penting dia menjelaskan kamu punya, makna bagi kata kerja ataupun makna bagi kata nama pelaku tersebut. Okey? Sebentar. At-tilfaz. Okey. Macam tu. Okey? Kemudian kita beralih kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini mesti ada yang keliru lagi. Kerana kata kerja ini start dengan ta. Tetapi adakah ta ini ta fi'il mudhari' ke ataupun ta tambahan? Okey, jadi kesimpulan dia di sini, ta ini adalah ta tambahan kepada kata kerja yang asal. Maksudnya kata kerja ini macam mana? Dia adalah fi'il madhi juga. Dia adalah fi'il madhi. Kita baca macam mana? Tasallaqa. Tasallaqa. Maksud tasallaqa adalah mendaki, memanjat. Okey? Mendaki ataupun memanjat. Sekarang kalau kamu perhatikan di sini, tasallaqa dia adalah fi'il madhi, memanjat, mendaki. Jadi kalau fi'il mudhari'nya kita tambah ya di hadapannya, jadilah yatasallaqu. Yatasallaqu. Okey? Jadi kalau kita nak cakap kalau kita nak cakap pendaki, isim fa'ilnya mudah, kita hanya tambah mim di hadapannya. Jadi tulislah, tambah mim, pakai baris depan, letak, maksudnya kamu salin sahaja balik dia punya fi'il yang asal. Okey, jadilah mutasal, huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah, mutasallikun. Jadi kita sudah ada isim fa'il bagi kata kerja tasallaqa yang membawa maksud mendaki. Jadi kata nama pelakunya adalah mutasallik, pendaki. Jadi kita tak boleh cukup sampai ini. Kita kena letakkan isim fa'il ini dalam ayat. Okey? Apa ayat yang contoh yang paling mudah? Kita boleh cakap tasallaqa. Guna balik kata kerja tu. Mendaki. Al-mutasalliku. Tasallaqa, mutasalliku, al-mutasalliku. Pendaki sedang mendaki apa? Sudah mendaki apa? Kamu boleh kata Jabal Kinabalu. Macam tu. Pendaki sudah mendaki gunung Kinabalu. Settle.
selesai sudah, maknanya jelas. Kamu dah bawa masuk, kamu dah gunakan isim fa'il di sini dalam ayat. Okey? Jadi itu adalah contoh bagi soalan yang ketiga. Okey? Ada sebarang soalan tak setakat ni? Ada benda yang kamu yang tak faham? Semua jelas Sekejap sekejap saya tukar warna. Mana warna desktop? Okey. Kita beralih kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia kata situ adalah darrosa. Darrosa kita tahu, kita pernah dengarkan darrosa iaitu belajar. Jadi darrosa membawa maksud mengajar. Mengajar. Jadi kata nama pelaku bagi mengajar adalah pengajar, kan? Betul tak? Pengajar. Jadi kita tahu dah macam mana nak, apa orang kata, nak membentuk isim fa'il bagi kata kerja darrosa. Kita letak tambah mim sahaja. Lagi satu, dia ni mudah sebabnya dia adalah dia adalah kita panggil apa tu namanya ni, fi'il madhi, fi'lul madhi. Kenapa terus tebal sangat? Sekejap darrosa. Okey, sini. Dah. Sebab di sini kata nama dia adalah, ataupun kata kerja dia adalah darrosa. Darrosa darrisu, mengajar. Jadi kalau kata nama pelakunya adalah pengajar. Jadi ini kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia mudah, senang sejak kita mau kenal pasti. Jadi untuk membentuk isim fa'il bagi fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf macam begini, darrosa, dia ada 4 huruf kan, ra-nya itu berulang 2 kali. Jadi kita hanya perlu letak mim sahaja di hadapannya, mim berbaris depan. Kekalkan baki huruf, tetapi huruf sebelum huruf akhir iaitu ra kasih baris bawah. Mudarrisun, darrosa mengajar. Kalau mudarrisun pengajar ataupun kita panggil guru. Jadi kita letaklah dalam ayat. Dalam ayat kita gunakan yang paling mudah. Kamu boleh cakap ja'a, sudah datang. Siapa? Al-mudarrisu ilal fasli, ke kelas. Cikgu, pengajar sudah datang ke kelas. Kan senang macam tu. Kamu sudah dapat markah. Okey? Saya harap kalau ada persoalan kamu boleh type. Kalau ada masalah mikrofon kamu boleh type dekat ruangan chat. Kalau tak dapat, tak ada masalah, kamu boleh respon kalau susah nak beri respon dalam nak tanya direct, kamu boleh type. Okey? Dan yang terakhir, bentuk yang terakhir ini kita ada kata kerja 5 huruf. Dia 5 huruf. Pernah dengar? Kita pernah dengar lazima. Lazima yalzamu. Ini asal dia, yalzamu. Tetapi sekarang dia dimasukkan dalam pola baharu, dalam bentuk baharu. Jadi 5 huruf sudah, kerana dia ditambah alif dan ta. Jadi kita baca iltazama. Iltazama. Jadi dia sudah lebih dari 3 huruf, yang mana dia menjadi 5 huruf yang kita panggil sebagai fi'lun humasi. Okey? Jadi iltazama membawa maksud beriltizam, patuh. Patuh. Jadi kalau kita cakap orang yang patuh, kata nama pelaku bagi orang yang patuh ini kita panggil
si pematu lah, macam gitu lebih kurang. Macam kita cakap orang yang patuh, orang yang tunduk pada arahan, macam gitu kan. Jadi dalam bahasa Arab, isim fa'ilnya kita hanya perlu tambah mim di hadapan. Okey, jadi kita bukan tambah mim, kerana kita perhatikan dia start dengan alif kan. Untuk lagi satu, ini adalah fi'lul madhi. Fi'il madhi mudah. Kalau dia start dengan alif, alif itu tukarkan kepada mim. Kemudian baki huruf kamu salinlah sahaja. Tapi mim itu kasih baris depan. Mul ta. Huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadilah multazimun. Iltazama fi'il dia, fi'il madhi membawa maksud melazimi, manakala multazim adalah orang yang melazimi, orang yang patuh. Okey? Jadi kita pun bawa masuklah isim fa'il ini ke dalam ayat. Bagi gunakan, jelaskan makna isim fa'il bagi kata kerja tersebut dalam ayat. Jadi apa ayat yang kita boleh guna pakai? Sebagai contoh yang paling mudah, kita kata seorang yang patuh ini diberi dihormati oleh masyarakat. Sebagai contoh, kita boleh cakap ihtara, atau kita panggil begini. Kita boleh bagi ayat sebagai contoh. Sebagai contoh, kita bagi ayat seperti untuk menjelaskan makna multazim. Mungkin kita boleh kata macam ni. Apa perkataan itu ya? Ijid akroma. Okey. Akroma memuliakan, al-mudarrisu, okey, guru telah memuliakan, al-multazimu, orang yang mematuhi apa? Bil al-multazima bil in al-multazim bil akhlak. Sebagai contoh, orang yang beriltizam, orang yang patuh kepada akhlak, orang yang berakhlak mulia. Bil akhlaqi al-mahmudah, macam tu. Mahmudatu, macam tu. Akroma, guru. Akroma kata kerja, memuliakan. Al-mudarrisu, guru. Siapa yang dia muliakan? Al-multazima, orang yang patuh, orang yang beriltizam, orang yang orang yang suka, yang sentiasa berakhlak mulia. Al-multazima bil akhlaqil mahmuda, orang yang sentiasa, orang yang bersifat berakhlak mulia. Okey, jadi itu adalah kita panggil bentuk-bentuk ataupun bentuklah berkenaan dengan isim fa'il. Dan kalau kamu perasan, kesemua soalan di sini dia tumpukan kepada ismul fa'il, pembentukan kata nama pelaku bagi fa'il, bagi kata kerja ghairu sulati, ataupun kita panggil kata kerja mazid, sulati mazid. Dia ni kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Jadi saya ulang balik berkenaan pembentukan kata kerja ismul fa'il bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf. Macam di sini, kalau dia start dengan alif kan, maksud ditambah 1 huruf kan, ataupun ditambah 2 huruf seperti ta dan alif, dia ada wazan tertentu kan. Kamu di sekolah pun dah pernah belajar. Okey, ini kita ulang kaji balik. Ataupun dia tambah 3 huruf. Tak kisahlah berapa huruf yang ditambah, yang penting apabila lebih daripada 3, maka kita panggil semua itu sebagai fi'lul sulati mazid. Setiap kata kerja ini kita boleh bentuk dia punya kata nama pelaku. Okey, kata nama pelaku bagi kata kerja yang lebih dari 3 huruf, semuanya kita perlu letakkan huruf mim. Sama ada kalau di hadapan kata kerjanya itu dia start dengan alif macam begini, ataupun dalam fi'il mudhari'nya macam kita tengok yang di scene tadi ni kan, kamu hanya perlu tukarkan sahaja kepada huruf mim berbaris depan, dan seterusnya salin sahaja balik baki kata kerja. Okey,
Kemudian dari segi baris pula, tadi kita dah settle berkenaan mim. Mim itu kasih baris depan. Manakala huruf sebelum huruf akhir, kalau kamu perhatikan, semuanya berbaris bawah. Jadi untuk kata kerja lebih daripada 3 huruf ni sebenarnya cukup mudah pembentukan ismul fa'il dia ataupun kata nama pelaku bagi kata kerja tersebut. Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya berkenaan konsep ismul fa'il? Thaqif? Okey ke Thaqif? Thaqif untuk ni akaun Zuhaira. Thaqif kalau saya tak salah. Adib ada soalan nak tanya? Jelas ke? Kalau ada soalan kamu boleh tanya Okey. Sekarang kita masuk pula kepada soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya pun dia mudah sebenarnya. Kita tengok pada muka surat 86. Saya pilih yang mudah. Taufik. Okey, ya, Taufik. Saya harap kamu sihat. Okey. Thaqif pula. Minta maaf, Taufik. Okey, tak apa. Kamu boleh tengok dalam buku kamu. Kita pergi kepada muka surat 86. Saya pilih yang berkaitan dengan yang kamu dah belajar. Okey. Pelajaran 10 ini mudah. Ataupun soalan ke-10 ini mudah, muka surat 86. Okey, macam biasa, dia ada 2 anak soalan dalam satu soalan besar. Okey. Sekarang dia minta kita keluarkan kata kerja ataupun cuba kenal pasti kata kerja madhi dia daripada perkataan yang ada di bawah ni. Kamu letak dekat sini, dekat ruangan. Kemudian soalan yang anak kecil yang kedua, dia kata apa? Letakkan kata kerja tersebut dalam ayat yang menjelaskan makna kata kerja itulah. Okey. Tetapi dia tak bagi dengan mudah tau soalan ni. Dia datangkan kata kerja ini dalam pelbagai bentuk. Maksudnya dia datangkan macam mana kita nak tahu kata kerja dia? Dia bagi soalan ini dalam bentuk masdar, dalam bentuk isim alat, dalam bentuk isim fa'il, dalam bentuk isim maf'ul. Okey? Tetapi semua yang saya sebut tadi itu semuanya ada asal, semuanya berasal daripada kata kerja. Kan kita tahu dalam bahasa Arab kata kerja fa'il, okey, fa'il ini kita boleh bentuk daripadanya apa? Antaranya kata terbitan yang kita panggil masdar. Kita boleh juga bentuk kata nama pelakunya, ismul fa'il. Kita juga boleh bentuk selain daripada isim fa'il, kita boleh bentuk daripada isim maf'ul. Isim maf'ul ni adalah kesan kan. Sebagai contoh, ditutup, yang tertutup. So kita boleh bentuk isim maf'ul daripadanya. Kita juga boleh bentuk daripada kata kerja yang asal. Okay? Kita boleh bentuk apa? Ismul alat, kata nama benda, kata nama objek daripada kata kerja. Jadi soalan ini sekarang soalan di sini dia sudah datangkan bentuk yang pelbagai. Dalam ada masdar, ada isim fa'ilnya, ada isim alat. Tetapi soalan minta apa tahu? Soalan minta apakah fi'il madhi dia? Apakah fi'il madhi bagi perkataan tersebut? Okey. Jadi untuk soalan pertama ni, kalau kamu perasan, apa bacaan? Siapa tahu? Ada yang nak teka? Apa baris bacaan bagi perkataan yang pertama tu? Siapa tahu maksudnya? Pernah dengar tak perkataan ni? Apa maksud dia? Agak-agak apa bacaannya? Siapa tahu? Miftah. Miftah ni kan, maksud dia saya rasa semua maklum. Miftah adalah kunci. Jadi kita tahu miftah ini adalah isim alat. Miftah adalah isim alat.
kategori dia. Yang mana miftah dalam wazan apa? Mif'alun. Mif'alun. Kan? Miftahun. Jadi, miftah maksud kunci. Apa asalnya? Apa kata kerjanya? Mesti ada kata kerjanya. Jadi kita tahu kata kerjanya. Kalau kita daripada wazannya ni pun, kalau kamu perhatikan, wazannya ni, mim ni huruf tambahan, alif ni huruf tambahan. Jadi kita tahu fi'il madinya adalah fataha. Fataha. Itulah dia punya fi'il madi. Macam tu. Kemudian kamu pun gunakanlah, jadikan fataha ini dalam bentuk ayat. Gunakan fi'il fataha dalam ayat. Kamu pun cakap fataha. Tulis ayat yang mudah, yang kamu jelas, yang kamu senang nak buat. Kamu bercakap fataha, taufik, saya contoh taufik, fataha taufik albab. Kan mudah. Taufik sudah membuka pintu. Kamu sudah dapat markah macam tu. Okey. Jadi itu soalan pertama. Soalan kedua ini tasalluku. Tasalluku dia datangkan dalam bentuk masdar. Ini kita panggil masdar, kata terbitan. Kenapa? Kerana asal dia, saya bawa kat sini sebentar. Kenapa saya katakan ini adalah masdar? Kerana kata asal dia adalah tasallaqa. Tasallaqa. Ini fi'il madhi dia. Kemudian madhinya apa? Ini fi'il madhi, sorry, minta maaf. Yang fi'il mudhari'nya yatasallaku. Yatasallaku. Macam tu. Tasallaqa yatasallaku maksud dia mendaki. Yang ini telah mendaki, yang ini sedang mendaki. Ataupun kita panggil memanjat. Okey? Okey. Kemudian apa tadi? Sekarang masdarnya, kita tahu masdar baris tak sama, walaupun dari segi tulisannya sama. Jadi masdar bagi kata kerja tasallaqa, kita semua tahu kan, tasallaqa dalam acuan, dalam wazan apa? Wazan yang kita panggil sebagai tafa'ala. Tafa'ala. Okey. Jadi dia punya mudhari' yatafa'alu. Apa-apa wazan tafa'ala, kata kerja yang dalam wazan tafa'ala, masdarnya, pembentukan ataupun kata terbitan daripada kata kerja ini, kita hanya perlu tulis balik, tetapi kasih beza dengan baris. Jadi tafa'ala dia punya masdar, kata terbitan tafa'ulu. Macam tu. Tafa'u. Ainul kalimah kasih baris depan macam itu. Tafa'ulu. Jadi tasallaqa, tasalluqu. Masdarnya tasalluqu. Macam tu. Kan dalam soalan dia bagi tasalluqu. Jadi dia minta apa fi'il madhinya kan? Fi'il madhinya inilah tasallaqa. Maka kamu pun bawa pindad. Astagfirullah. Sekejap tasallaqa. Kamu pun jawapannya di sini adalah tasallaqa. Itulah jawapannya. Tasallaqa. Jadi sudah keluarkan fi'ilnya. Beza kan? Tasallaqa fi'il, kata terbitan masdar, tasalluq pendakian. Tasallaqa mendaki, kalau tasalluqu pendakian. Okey. Jadi kita pun gunakan tasallaqa dalam fi'il. Dalam fi'il. Jadi kita pun tulislah ayat yang mudah. Contoh paling mudah apa?
ataupun tak boleh. Kita kena kekalkan dia punya ni. So dia minta kita guna fi'il madhi. Tasallaqa. Jadi kita pun cakap kat sini tasallaqa. Tasallaqa. Contoh siapa kita bagi Zaidun. Zaidun memanjat. Zaidun mendaki apa? Jabal Kinabalu. Kinabalu. Jadi kita sudah apa sudah? Okey? Kita pun sudah menjelaskan makna kata kerja. Kita dah gunakan fi'il madhi tasallaqa. Tasallaqa Zaidun Jabal Kinabalu. Jadi kita sudah dah markah di situ. Okey? Ada sebarang soalan semasa ni? Semua jelas ke? Okey. Saya teruskan ya. Okey. Kemudian dia itu jelas. Okey. Tadi kita dah jumpa datang dalam bentuk isim alat, dalam bentuk masdar. Bentuk yang ketiga ini kalau kamu perhatikan dia datang dalam bentuk, kamu perhatikan, kita tahu huruf sebelum huruf akhir ini berbaris bawah. Jadi kita boleh agak di sini dia datang dalam bentuk isim fa'il. Bentuk perkataan ini datang dalam bentuk isim fa'il. Kenapa kita tahu macam tu? Kerana kalau kamu perhatikan ada mim di situ. Selepas alif lam ada mim. Kita maklum pembentukan isim fa'il bagi kata kerja yang lebih 3 huruf. Okey. Saya rasa kita tengok atas balik. Ni. Pembentukan kata kerja yang lebih dari 3 huruf macam begini, istaf'ala kan 6 huruf. Nak bentuk kata nama pelaku dia, tukarkan alif tu kepada mim, huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadi kita boleh agak lah. Yang mana di bawah ini sebenarnya adalah soalan nombor 3 ini dia datang dalam bentuk ismul fa'il. Macam tu. Jadi agak-agak apakah kata kerjanya? Kata kerjanya adalah istaghfara. Istaghfara. Inilah asalnya ataupun inilah kata kerja bagi isim fa'il al-mustaghfir, si peminta ampun. Ini isim fa'il al-mustaghfir membawa maksud si peminta, si pencari keampunan. Tapi istaghfara fi'il madhi dia membawa maksud meminta ampun. Macam tu. Okey? Jadi kita pun gunakanlah ayat ataupun kita bawa masuk kata kerja istaghfara ini dalam ayat. Dalam ayat kita pun letaklah, buat ayat yang mudah. Istaghfara. Istaghfara al-abdu. Seorang hamba meminta ampun Rabbahu Rabbahu Tuhannya. Istaghfara al-abdu Rabbahu, meminta ampun seorang hamba kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Jadi kamu dah menjelaskan, kamu dah gunakan kata kerjanya dalam ayat. Okey. Soalan yang keempat ya syabab. Soalan keempat ini dia datang dalam bentuk, kalau kamu boleh bahasa sini, dia adalah ma'kulun. Ma'kulun yang membawa maksud di. Biasanya dia ini berkaitan dengan isim maf'ul. Kalau nampak begini, dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey. Kalau kamu perhatikan, kita tengok ya. Kita tulis dekat sini. Ma'kulun. Maf'ulun. Maf'ul membawa maksud, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita cakap yang di perkataan yang dimulakan dengan imbuhan di ataupun ter. Okey? Macam membawa maksud pasif lah. Okey? Jadi kalau kamu perhatikan di sini,
ini adalah kata ataupun isim maf'ul. Okey, isim maf'ul, ma'kul yang membawa maksud dimakan ataupun termakan. Okey, dimakanlah kita panggil. Jadi kita nak kenal pasti apakah kata kerja madhi dia. Dah kita tahu isim maf'ul, ini wazan dia ni. Ini wazan bagi kata kerja 3 huruf. Okey, maf'ul. Jadi kita boleh agak fa, ain dan lam merupakan asal kata kerja. Jadi di sini adalah alif, kaf dan lam. Kita panggil sebagai akala. Akala. Jadi makul yang dimakan, yang termakan. Jadi madhi dia, fi'il madhi dia adalah akala, makan. Okey. Jadi kita bawa masuk, kita gunakan akala dalam ayat kita. Jadi kita cakaplah sebagai contoh, akala adib. Sebagai contoh, akala adib apa? Al-ka'kah. Adib sudah makan kek. Macam tu. Jelas sudah maksud. Kamu dah gunakan kata kerja dia dalam ayat dan kamu memperjelaskan maknanya. Okey? Kemudian, kalau kamu perhatikan di sini, soalan kelima. Soalan kelima. Soalan kelima. Okey, siapa tahu apa bacaan bagi soalan kelima ni? Apa bacaan perkataan ni? Siapa boleh teka? Macam mana nak sebut tu? Agak-agak apakah sebutannya? Siapa tahu? Siapa nak teka? Ada yang nak teka bacaan perkataan nombor 5? Yang ini ni. Macam mana nak baca ni? Siapa tahu? Boleh tulis. Kalau kamu ada masa mikrofon, kamu type saja. Qira'atun. Agak-agak qira'atun tu apa dia? Kata kerja kah kata nama? Isim ke fi'il? Qira'atun. Cuba teka. Pilih satu saja. Isim. Okey, syukran. Jadi isim, kita tahu dia adalah isim sebab kata kerja dia kan, kita tahu kata kerja ini kalau fi'il madhi 3 huruf ataupun lebih kan. Kemudian kalau dia fi'il madhi, dia ada mula dengan ya ataupun ta ataupun alif dengan nun kan. Jadi kita tahu, kita faham di sini qira'atun. Qira'atun adalah isim. Isim yang dalam kategori masdar, kata terbitan. Okey, maksudnya kita tahu, kita boleh agaklah di sini fi'il madhi bagi qira'atun adalah akala. Astaghfirullah, akala lagi. Qara'a. Betul kan? Qara'a. Okey. Anis. Okey, kita sambung apa yang berbaki. Nanti kalau tertinggal, kamu boleh tengok YouTube rakaman video. Ahlan wa sahlan Anis. Okey, kita sambung Jadi qara'a ini adalah masdar. Kalau kita tahu membaca. Kalau kita cakap bacaan, pembacaan, itu adalah kata terbitan. Kita panggil bahasa Arab sebagai masdar. Jadi kita boleh agak. Jadi soalan ini minta apa tadi? Dia minta kita kedatangkan fi'il madhi. Fi'il madhi bagi perkataan yang dia berikan. Sekarang perkataan yang dia berikan datang dalam bentuk masdar. Qira'atun. Jadi dia punya fi'il madhi dia adalah qara'a. Qara'a. Okey. Dan ingat, qira'atun dia adalah isim. Dia adalah isim yang kita panggil sebagai masdar. Jadi kamu pun gunakanlah perkataan kata kerja ini qara'a dalam ayat kamu. Kamu pun boleh cakap paling mudah. Buat ayat yang mudah yang menjelaskan makna kata kerja. Sebagai contoh, qara'a. Qara'a siapa ya? Qara'a Ridwan. Nama saya Ridwan. Qara'a Ridwan Al-Quran. Al-Quran. Jadi kamu sudah dapat markah. Jelas sudah. Okey? Sekarang saya nak bagi tahu kamu ya syabab,
soalan kadang-kadang kamu tak perlu untuk memberikan baris, tak perlu bawa masuk baris dalam jawapan kamu, dalam skrip jawapan. Kalau dia minta baris, baru kamu kasih baris. Tapi kalau dia tak bagi maksudnya kalau dia tak minta baris, kekalkan sahaja. Sebab kenapa? Kalau soalan tak minta baris tapi kamu kasih baris dan kebetulan pula baris kamu salah, overall salah. Okey, jadi langkah selamat, kamu baca je dalam hati baris tu, kamu tulis sahaja jawapannya. Tak perlu berbaris. Melainkan kalau dalam arahan ni dia minta ma'al tashkil, ma'al syakli, biasanya dia tulis begini. Ma'al syakli. Ataupun ma'al tashkil. Kan? Ni maksudnya dengan baris, berbaris. So baru kamu kasih letak baris macam mana yang saya buat di sini kan. Saya letak baris kan pada jawapan. Supaya di sini kan kita belajar tutor. So saya kasih baris supaya kamu boleh tahu macam mana kenal pasti bacaannya macam mana. Tapi kalau ketika kamu menjawab yang soalan sebenar, kalau dia tak minta baris, jangan letak baris. Kalau dia minta baris, so kamu kasih baris lah. Okey? Jadi, ada sebarang soalan tak setakat ni? Jelas tak soalan? Jelas tak pembelajaran untuk hari ni? Hari ni kita fokus kepada soraf sahaja. Okey? Jelas tak? Ada sebarang soalan? Saling hang pula. Ada sebarang soalan tak? Tak ada. Saya harapkan kalau ada soalan nanti kamu boleh tengok, kamu boleh tanya saya dalam grup secara personal. Okey? Okey, untuk soalan yang terakhir insya-Allah untuk hari ini masih lagi berkaitan dengan apa dia? Masih lagi berkaitan dengan fi'il dan masdar. Okey? Saya rasa kamu dah pernah belajar benda ni sebelum ni, okey? Jadi sekarang soalan di sini ada dua. Pertama sekali had ini datangkan had. Fi'lan datangkan fi'il lil masadiril atiyah, bagi masdar, bagi kata terbitan lil masadir, jamak kepada masdar ini adalah kata terbitan tunggal mufrad. Jadi kalau jamak dia adalah masadir. Masdar. Okey? Dia minta kamu keluarkan fi'il dia daripada masdar tu. Sekarang soalan 1 sampai 5 ini dia datang dalam bentuk kata terbitan. Dia meminta kamu datangkan fi'il dia yang asal. Jadi kalau begini, datangkan fi'il asal dia dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian baru kamu letakkan dalam ayat. Maksudnya gunakan fi'ilnya itu dalam bentuk ayat. Okey? Sekarang kita berpindah kepada link yang kedua yang saya bagi dalam grup. Boleh? Kamu keluar sekarang, kamu masuk ke link yang kedua. Boleh? Dah habis dah, tamat sudah dia punya ni. Hello? Boleh? Keluar, masuk ke link kedua yang saya bagi dalam grup. Boleh keluar daripada link ni, kamu masuk ke link kedua.
Okey, sebentar saya akan kongsikan entire screen. Okey. Kali ni kita akan masuk kepada soalan teruslah ya. Okey. Lihat sebentar ya. Okey, sekarang kita kembali kepada soalan. Soalan kita di sini adalah okey. Tadi soalan kita adalah dia minta kita keluarkan fa'il, datangkan fa'il bagi masdar dia. Okey. Jadi kita ada soalan pertama, zira'ah. Zira'atun. Pernah dengar tak perkataan zira'atun? Ini masdar dia. Masdar zira'atun. Okey. Zira'atun. Okey. Zira'atun adalah masdar. Okey. Masdar bagi yang membawa maksud bercucuk tanam. Penanaman kita panggil begitulah dalam bahasa Melayu. Penanaman. Jadi kita boleh agak dia ni dalam wazan apa? Kalau ditanya pada wazan kepada kamu kan, apakah acuan dia? Acuan dia adalah fi'alatun. Fi'alatun. Jadi zira'atun. Zira'atun. Jadi kamu boleh tahu di sini, boleh agak dia punya fi'il madhi dia adalah zara'ah. Itulah dia punya fi'il madhi dia, fi'il asal ataupun kata kerja asal dia. Okey? Kemudian kamu pun tulislah ayat untuk menjelaskan maknanya. Kamu pun cakap, sebagai contoh kamu kata Muhammad menanam apa? Menanam betik. Betik dalam bahasa Arab kita panggil babaya. Kita pun cakap zara'a, kita tulis zara'a Muhammadun apa ya, betik. Saya terfikir perkataan al-bittif. Al-bittif ini maksud dia tembikai. Bittif. Sorry. Zara'a Muhammadun al-bittif. Muhammad telah menanam tembikai. Al-bittif. Bittiha. Fa'il, kita ada fa'il, kita ada fa'il dan ada maf'ulun bi. Senang kan? Cumanya kita kenal pasti bahawa apa dia punya, ada kenal pasti dahulu. Adakah masdar yang diberikan kepada kamu ini adakah masdar thulathi? Masdar thulathi ataupun masdar ghairu thulathi. Kita ingat lagi, kita fahamkan masdar kan dia ni terbentuk berdasarkan bilangan kata kerjanya. Kalau masdar thulathi mazid, thulathi kita panggil mujarrad dahulu. Mujarrad ni maksudnya masdar bagi kata kerja 3 huruf yang asal. Satu lagi kita panggil thulathi mazid, yang bertambah. Maksudnya dia asalnya 3 kata kerja, kamu tambah 1 huruf, jadilah fi'il rubai. Macam af'ala tu kan. Ataupun 2 huruf seperti tafa'ala. Ataupun yang istaf'ala tadi tu kan, jadilah istif'al. Istaf'ala. Ini semua kata kerja. Tapi kalau masdarnya dia lain, dia ada bentuknya. Kita tahu kan? Kita dah pernah belajar benda tu. Jadi af'ala masdarnya adalah if'al. If'al. Kalau tafa'ala masdarnya tafa'ulun. Sebab bentuknya sama, memang begitu. Tafa'ulun. Bentuk okey. Masdar bagi kata kerja mazid ini kamu boleh ingat dengan senang. Dia tak banyak bentuk. Benda ni kamu boleh hafal sebenarnya.
Untuk kata kerja yang 6 huruf ni, kamu hanya perlu tambah alif di antara dua huruf terakhir. Jadi istaf'ala, jadi masdar dia adalah istif'al. Macam tu. Istif'al, macam istaghfara. Istaghfara, meminta ampun. Kalau pengampunan, kita cakap istighfarun, permohonan maaf, permohonan ampun. Istighfarun. Ta'awana, sudah bekerjasama. Kalau kita panggil kerjasama, ta'awunun. Macam tu. Okey. Jadi soalan kedua ni, kalau kamu tengok, dia kata bacanya macam mana? Iktisalun. Iktisalun. Rasa-rasa apa kata kerja? Dan kita tahu, ini kalau kamu perhatikan, dia sebenarnya masdar ghairu ataupun masdar sulasi mazid. Maksudnya, kata kerjanya ini berasal lebih daripada 3 huruf. Jadi, kata kerja di sini dia berasal agak-agak berapa huruf sekarang yang di sini? Iktisalun. Dia ada 6 kan? Jadi maksud dia, fi'il dia yang asal adalah 5. Jadi fi'il dia yang asal adalah iktasala. 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 5 huruf. Apabila kata kerja 5 huruf macam begini, dia dalam wazan ifta'ala. Ifta'ala. Untuk pembentukan masdar dia, kamu hanya perlu tambah alif di antara ain sama lam. Jadilah ifti'alun. Jadi iktasala. Kata iktasala. Jadi dia punya masdar inilah iktisalun. Jadi kita ada keluarkan fi'il dia yang asal, iaitu iktasala. Iktasala yaktasilu mandi. Iktasala yaktasilu membawa maksud mandi. Kamu boleh cakap lah, guna ayat, buat ayat menggunakan kata kerja ini. Jadi kamu cakap iktasala Zaidun. Zaidun mandi di mana? Fil hammam. Contoh, mandi di tandas. Iktasala Zaidun fil hammam. Zaid mandi di tandas. Macam tu. Okey? Ada sebarang soalan tak? Buat masa ni jelas ke konsep penggunaan? Ataupun jelas ada benda yang kamu nak tanya, ada benda yang kamu tak faham sepanjang kelas kita? Kamu boleh, kalau ada masalah mikrofon, kamu boleh type. Kalau kamu ada mikrofon ni okey, boleh terus tanya. Okey? Baik, alhamdulillah kalau macam tu. Sekarang, soalan ketiga. Rasa-rasa macam mana nak baca perkataan tu? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Apa bacaan bagi nombor 3? Macam mana nak baca tu? Saya rasa kamu dah pernah jumpa perkataan ni. Cuba teka apa baris bacaan ni. Munaqashah. Munaqashatun. Munaqashatun. Okey. Jadi ini adalah masdar. Munaqashatun. Sorry. Okey. Dia adalah dalam wazan apa? Mufa'alatun. Mufa'alatun. Asal kata kerjanya apa? Kalau kamu perhatikan di sini, kata kerja dia adalah asal dalam wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini wazan dia dahulu. Jadi fa'ala madhi, yufa'ilu mudhari'. Jadi kalau madhi dia naqasha. Ini asal dia. Naqasha. Yunaqishu. Yunaqishu. Jadi
Naqasha yunaqishu membawa maksud perbincangan. Kata terbitan dia munaqashah kan? Perbincangan. Jadi madhi dia kita panggil berbincang. Naqasha yunaqishu. Okey, untuk kata kerja ini dalam wazan fa'ala yufa'ilu, masdar dia ada dua bentuk sebenarnya. Sama ada kamu boleh gunakan ini bentuk yang asal mufa'alatun, jadi pun kamu pun guna cakap, kamu pun pakai, kamu pun sebut apa? Sorry, saya tulis balik munaqashatun. Begini kan? Munaqashatun. Munaqashah. Bentuk yang kedua dalam wazan yang wazan yang berbeza. Dia begini. Ini tambahan. Fi'alun. Fi'alun. Kita panggil, kita baris niqashun. Dua-dua ini, kalau kamu perhatikan, dua-dua ini sama sahaja maksudnya. Membawa maksud perbincangan. Dia ada dua bentuk. Untuk kata kerja yang dalam wazan fa'ala, dia ada dua masdar. Dia ada dua masdar, sama ada mufa'alatun ataupun fi'alun. Jadi kamu boleh guna pakai sama ada munaqashatun ataupun niqashun, membawa maksud yang sama, perbincangan. Okey? Jadi kita tahulah dia punya kata kerja yang asal untuk masdar munaqashah adalah naqasha. Okey? Jadi kamu pun gunakanlah kata kerja naqasha dalam ayat kamu. Bawa masuk. Kita beri contoh, kita tulis naqasha. Siapa nak bagi? Naqasha apa? Beri contoh, kita panggil, kita bagi naqasha al-muallimuna. Guru-guru sedang berbincang kan? Naqasha al-muallimuna. Guru-guru berbincang. Naqasha al-muallimun di mana? Kamu cakap naqasha fi di mana? Fil masjid, beri contoh. Guru-guru sedang berbincang di masjid. Naqasha al-muallimuna fil masjid. Guru-guru sedang berbincang di masjid. Sudah dapat markah. Okey? Soalan yang keempat. Soalan keempat, kalau kita tengok tadi, soalan pertama kita berkaitan dengan masdar bagi fi'il thulasi mujarrad. Okey? 2 dan 3 adalah berkaitan dengan masdar bagi fi'il thulasi mazid. Okey? 1, 2, ini kita panggil masdar thulasi mazid. Okey, kenapa? Sebab kata kerjanya lebih daripada 3 huruf. Okey? Soalan yang keempat, kalau kamu perhatikan, dia sama bentuk dengan yang pertama. Okey? Soalan pertama ini dan yang keempat, dia adalah masdar fi'il thulathi mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad. Okey, fi'il thulathi mujarrad. Maksudnya, dia ini kata kerjanya fa'ala. Tetapi, hanya dia tunggal. Tetapi perbezaan baris, fa'ala ke fa'ila ke fa'ula, akan menghasilkan masdar kata terbitan yang pelbagai bentuk. Dia tak macam yang tadi tu, yang sulasi mazid. Dia bentuk dia kekal, statik, constant, tak berubah. Barisnya pun kita tulis agak. Tapi untuk fi'il sulasi mujarrad, bentuknya kita kena tengok kepada kebiasaan yang orang Arab pakai. Apa yang biasa kita dengar, apa yang kita tulis di buku, kita kena ikut, kita kena ingat. Macam tadi, Zara'a. Zara'a membawa maksud
Menanam. Jadi penanaman kita panggil ziraatun. Sebab begini orang Arab cakap. Sebagai contoh, qara'a, qira'atun. Kan? Qira'atun. Ataupun syariba. Syariba, minum. Kalau minuman kita ataupun kita panggil meminum tu, perbuatan minum tu kita panggil syurbu. Perkataannya sama tetapi barisnya berbeza. Syariba kata kerja, syurbu minuman, perbuatan minum tu. Ataupun kita panggil, kita nak beri kata terbitan, peminuman, betul kan? Minuman lah sebagai contoh, kita panggil minuman, kita panggil syurbu. Tapi perbuatan minum kita panggil syariba. Okey. Ataupun contoh lain yang paling mudah, sebagai contoh menulis, kataba. Kataba ni perbuatan menulis. Ini fi'il, masdarnya. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata terbitan kan, penulisan. Kita cakap kitabatun. Dia ada bentuk yang fix atau bentuk yang tak kekal. Kamu kena melihat kepada kebiasaan penggunaannya, pembentukannya. Okey? Jadi soalan nombor 4 ini, dia dibaca macam mana? Dia adalah masdar. Masdar fi'il thulathi mujarrad. Jadi kita boleh agak sebenarnya barisnya adalah rukubun. Rakiba. Kata kerja dia adalah yang asal rakiba. Rakiba. Menaiki ataupun menunggang. Okey? Rakiba, kalau ini maksudnya ini jawapan dia. Tapi kalau fi'il mudhari'nya apa? Yarkabu, menaiki, menunggang. Okey? Ini fi'il mudhari' dia, ini fi'il madhi dia. Tapi untuk soalan ini dia minta kita datangkan fi'il madhi. Okey? Jadi kita gunakanlah dia punya. Jadi kita jelas di sini kita ada fi'il, ini fi'il, ini adalah masdar. Okey? Jadi kita nak gunakan fi'il ini dalam ayat. Kita pun cakap rakiba apa? Muhammad, contoh Muhammad lagi. Rakiba Muhammadun. Muhammad menaiki apa? Kereta. As-sayyarata. Kita ada fi'il, kita ada fa'il, ada maf'ulun bih. Jadi tips untuk buat ayat macam begini kan. Untuk ayat itu jelas dan mudah, kamu jadikan dalam begini. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ada, okey? Kalau dia minta kamu gunakan perkataan tersebut dalam ayat yang sempurna, jumlah mufidah, pastikan kamu letak ayat itu dalam keadaan begini. Ada fi'il, ada fa'ilnya dan ada maf'ulun bih. Supaya ini yang cukup senang, mudah. Okey? Ada soalan ke setakat ni? Jelas Ada soalan ke? Tak, Ustaz. Jelas Okey. Kita pergi kepada soalan terakhir untuk minggu ni. Siapa boleh teka apa bacaan bagi perkataan nombor 5 ni? Perkataan nombor 5 ni agak-agak macam mana kita nak baca? Dia ni macam contoh tadi yang di nombor 2 ni. Lebih kurang. Dan cumanya ada beza sikit saja, tapi bentuknya sama. Agak-agak apa, macam mana kita nak baca nombor 5 ni? Macam mana kita nak baca? Istiqbal. Bentuk sama. Istiqbalun. Dua double sudah. Istiqbalun. Okey, siapa boleh teka? Betul lah, ini kan memang sudah masdar, memang isim lah kan? Okey. Dia adalah fi'il, dia ini adalah masdar. Okey? Masdar bagi fi'il istaqbala. Istaqbala
Yastaqbilu. Ni mudhari' ni. Yastaqbilu. Istaqbala yastaqbilu. Menyambut. Menyambut. Kedua-dua ini bermaksud menyambut. Satu sedang menyambut, sudah menyambut. Yang ini tengah menyambut ataupun sedang menyambut. Jadi kata terbitan masdar dia adalah istiqbalun. Sambutan, menyambut sesuatu. Macam tu. Okey? Jadi istiqbalun dia adalah masdar bagi kata kerja istaqbala. Kenapa? Kerana dia lebih daripada 3 huruf. Kita ada alif, sin dan ta di hadapannya. Jadi masdar dia pun sama. Kata terbitan dia kekalkan sahaja semua huruf dalam kata kerja tu. Cumanya kalau kamu tengok di sini dia tambah alif di antara 2 huruf terakhir kan. Masdar untuk kata kerja yang begini 6 huruf, alif tadi tu yang di hadapan kita panggil hamzatul wasal ini kamu kasih baris bawah sahaja. Dan huruf sebelum huruf akhir iaitu alif itu istiqbal, macam ada sebelumnya itu kamu kasih baris atas. Sebab kita tahu istaf'ala sabar, ini sudah astagfirullah. Kejap. Kita tahu kan ini kan dia punya wazan dia. Istaf'ala, istaqbala. Jadi dia punya masdar istif'alun. Jadi istiqbalun. Okey? Jadi fi'il dia di sini adalah kita tulislah istaqbala macam tu. Okey, istaqbala maksudnya menyambut. Kamu pun boleh buat ayat contoh mudir, guru besar menyambut tetamu. Kamu pun tulis istaqbala al-mudiru. Siapa yang guru besar menyambut siapa? Ad-dhaifa, tetamu. Ingat, kalau dia minta kamu buat ayat menggunakan perkataan yang dia minta, jadikan ayat kamu itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Paling mudahlah jumlah fi'liyah. Okey? Kamu ada fi'il, ini fi'il dia istaqbala menyambut, al-mudir fa'il, maf'ulun bih siapa? Itu ad-dhaifa. Tapi ingat, bergantung kepada kata kerja juga. Tapi overall, secara keseluruhannya, kalau dia minta kamu buat ayat macam gini kan, da'hu, maksudnya kamu gunakan fi'il tadi, letakkan dalam jumal mufidah. Jumal mufidah maksud dia ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna, kita ada 2 jenis. Sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Untuk kata kerja, kalau kata kerja ni kan, cara paling mudah kita bawa masuk dalam ayat yang ada fi'il, ayat yang mengandungi fa'il dan maf'ulun bih lah paling mudah. Kan? Senang. Ataupun macam begini. Naqasha, berbincang. Para guru sedang berbincang. Kamu letakkan jar wa majrur fil masjid. Ayat yang sempurna. Okey? Kalau macam ni pun sama. Mandi di mana? Mandi di dalam tandas. Ayat sudah sempurna. Walaupun yang penting fi'il lepasnya mesti fa'il. Dalam contoh ayat kamu. Macam ini, zara'a Muhammad, menanam. Muhammad tanam apa? Mesti ada maf'ulun bih. Muhammad menanam bittih, tembikai. Macam tu. Okey? Jadi hari ini kita menyentuh berkenaan dengan sorof secara kesimpulannya. Kita ulang kaji berkenaan masdar. Okey? Masdar ni ada 2 jenis. Masdar sulasi mujarrad ataupun masdar sulasi mazid yang ada bentuk-bentuk yang kamu boleh hafal sebenarnya. Okey? Saya rasa kamu dah pernah belajar sebelum ni. Nanti kita akan refresh lagi minggu hadapan berkenaan topik ni. Okey? Kemudian kita sudah belajar secara ringkas fi'il ini dia boleh ditukar bentuk kepada isim.
seperti isim alat ke, isim fa'il ke, isim maf'ul, lagi-lagi la masdar. Dia memang boleh dibentuk terus, okey? Kamu boleh tengok sini, nanti kalau tengok video bagi siapa yang tertinggal. Kemudian kita katakan ismul fa'il, kata nama pelaku ini, kata nama pelaku kepada pekerjaan boleh dibentuk daripada kata kerjanya. Cumanya kalau kata kerja itu 3 huruf, wazannya adalah fa'ilun. Maksudnya kataba, menulis. Kalau kita nak cakap penulis, kita cakap fa'ilun. Jadilah katibun. Katibun, kan? Tapi kalau kata kerjanya lebih daripada 3 huruf, macam di sini ada alif di hadapannya, af'ala. Jadi wazannya untuk pembentukan isim fa'ilnya, kita tukarkan alif itu kepada huruf mim yang berbaris depan, kemudian huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Macam kita cakap akroma. Akroma. Akroma ni kan lebih dari 3 huruf. Macam yang pertama ni. Maksudnya memuliakan. Kalau kita nak cakap si pemulia, jadi kita cakap mukrimun. Mukrimun. Macam tu, si pemulia. Kita nak cakap individu yang melaksanakan tugas kata kerja tadi tu, kita panggil mukrimun. Okey. Kalau kata kerja itu lebih maksudnya ditambah 2 huruf macam nombor 2 ni, tafa'ala. Macam kita panggil kita bagi contoh, ta'awana, kerjasama. Okay, kalau orang yang beri kerjasama, orang yang sukarela, kita panggil muta'awinun. Kita tambah mim di hadapannya sebab asalnya begini, ta'awana macam tafa'ala. Maksudnya huruf tambahan di situ adalah huruf ta dan alif. Jadi pembentukan isim fa'ilnya kamu kena kekalkan sahaja huruf tu semua, cumanya ditambah di hadapannya apa? Mim berbaris depan, dan huruf sebelum huruf akhir iaitu waw kasih baris bawah. Jadi kita tahu muta'awinun. Muta'awinun adalah isim fa'ilnya. Okey? Dan yang seterusnya kalau dia ditambah 3 huruf macam istaghfara, kan? Istaghfara paling mudah lah ni. Istaghfara ni kita tahu tambahan alif sin dan ta. Maksudnya meminta ampun. Kalau kita nak cakap orang yang meminta ampun, individu yang meminta ampun tu, so kita tukarkan alif ataupun hamzatul wasal ini kepada huruf mim. Huruf mim. Dan yang selebihnya tulis balik semuanya. Huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadilah mustaghfirun. Macam tu. Okey? Jadi itu adalah kaedah pembentukan isim fa'il bagi kata kerja yang lebih daripada 3 huruf yang kita panggil sebagai fi'lus sulasi al-mazid. Okey, ya Syabab? Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan berkenaan topik kita hari ini? Ada benda yang kamu nak tanya? Nanti saya akan snapkan latihan untuk kamu cuba buat di rumah sepanjang seminggu ni. Sabtu depan kita akan ulas jawapan kamu. Boleh tak agak-agak? Satu soalan mengandungi 5 soalan tu lah. Kamu try buat. Boleh tak? Kita akan bincangkan jawapan kamu di dalam kelas minggu hadapan. Dan lepas tu kita akan bincang lagi soalan lain. Kamu rasa boleh tak untuk minggu hadapan? Ada masalah tak nak buat? Anis, Adib, Taufik, boleh ya? Nanti saya akan snap dan hantarkan dalam grup. Nanti kamu cuba buat. Okey? Nanti kita bincangkan jawapannya minggu hadapan, termasuklah soalan baharu pula berkaitan dengan saraf lagi. Okey? Ada soalan tak sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini? Tak ada soalan semua? Semua jelas ke? Semua okey Semua jelas? Kalau macam tu, kita akhiri kelas kita hari ini.
Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, ada benda yang tak jelas, suara saya yang tak sampai ke. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih semua atas komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti. Hati-hati semua. Okay, saya tamatkan kelas sama-sama. Ya, sama-sama. Ni saya matikan Nanti kamu boleh rujuk video bagi yang tertinggal. Bismillah.